Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa shur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bahagia Tuan Nazir, Tuan Imam Ahli Jabatan Kuasa Masjid, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi kita bersama-sama dalam majlis ilmu membincangkan mengenai sirah an-nabawiyah. Dan kita telah membincangkan dalam kuliah kita yang lalu bulan lepas satu peristiwa atau keadaan satu tahun yang disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Tahun kesedihan berlaku pada tahun yang ke-10. Pada tahun itu ada dua peristiwa yang besar berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya kematian isteri baginda Sayyidatina Khadijah. Yang kedua kematian bapa saudara baginda Abu Talib. Dan kita tahu betapa kedua-dua orang ini memainkan peranan cukup besar dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isteri baginda Sayyidatina Khadijah memain peranan di dalam rumah, memberi motivasi lebih kepada positif, artinya memberi motivasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam keluar berdakwah, menghadapi berbagai cabaran, dugaan baginda balik berjumpa dengan isteri baginda, ditenangkan, diberi motivasi, dilayan dengan baik, menyebabkan baginda menjadi tenang. Dan bapa saudara baginda Abu Talib memainkan peranan di luar rumah, mempertahankan baginda. Walaupun Abu Talib ini dia tidak Islam, tapi peranan dia Abu Talib ini adalah dari sudut lain, dari sudut menghalang orang-orang kafir Quraisy daripada membuat sesuatu yang tidak baik, membahayakan baginda. Artinya lengkap kalau kita lihat kepada perancangan Allah Subhanahu wa taala. Dari segi positifnya ada isteri baginda Sayyidatina Khadijah memberi semangat, memberi motivasi dalam rumah. Luar rumah pula ada bapa saudara baginda yang mempertahankan baginda walaupun dia tak Islam, sehingga kan tidak ada orang yang berani nak membuat sesuatu yang boleh mudaratkan baginda. Ini lengkap, saling lengkap melengkapi. Dua orang manusia ini, dua orang pribadi ini. Jadi Islam merancang, Allah SWT merancang cukup cantik. Di rumah ada penjaganya, ada pemberi motivasinya. Di luar rumah ada orang menjaganya. Yang cantiknya lagi, yang di luar rumah itu tak Islam. Ini peranan, ini perancangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala pasti akan menjaga Islam itu. Walaupun kadang-kadang digunakan bukan orang Islam, orang kafir. Ini satu benda cukup menarik sebenarnya kalau kita kaji. Sebab itulah Islam ini pasti dan pasti akan dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai cara, walaupun kadang-kadang orang itu bukan orang Islam. Saya ada sebut dulu dalam peristiwa penaklukan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Ayyubi ini dia menakluk Baitul Maqdis dengan membuat kerjasama dengan orang Kristian.
Jadi itu kita lihat, ini perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan peristiwa hijrah nanti mungkin kita akan jumpa nanti macam-macam yang terlibat dalam peristiwa hijrah yang merupakan petunjuk jalan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta Abu Bakar pergi ke Madinah, bukan Islam pada masa itu. Sebab tu kita perlu melihat, mengkaji ajaran daripada kita dalam kita menjalankan kehidupan kita sebagai seorang Islam ini. Kita jangan memandang orang ni semua sama. Orang Islam sendiri pun ada beberapa kategori. Ada Islam yang baik, ada orang Islam yang menentang Islam itu sendiri, ada orang Islam yang dibentak kacau ke orang, ada orang Islam dia datang ke masjid untuk dengar ceramah saja, ada orang Islam macam-macam. Jadi tindakan kita seharusnya tidak sama. Orang kafir pun sama, ada kafir harbi, ada kafir tak harbi, kafir zimmi dan sebagainya. Jadi ini harus kita lihat, harus kita kaji, harus kita letak satu itu pada tempatnya. Bukan kita main semua pukul rata semua, tidak. Ini perlu kepada kajian, perlu kepada kebijaksanaan, perlu kepada keputusan yang dibuat oleh pemimpin, bukan individu. Habis. Jadi pada tahun ini, tahun ke-10 ini, mati kedua orang ini. Sayyidatina Khadijah pun meninggal dunia, Abu Talib pun meninggal dunia. Dua orang yang betul-betul memainkan peranan yang besar dalam mempertahankan baginda, memberi motivasi kepada baginda menyampaikan Islam. Dua orang ini sudah meninggal dunia. Memang dari sudut individu baginda pun, dari sudut peribadi, dari sudut perasaan, memang akan memberi kesan. Siapa tak sayang isteri, siapa yang tak kasih sayang kepada bapa saudara dia, keturunan dia. Tapi lebih daripada itu, dua orang ini peranan mereka adalah dari sudut dakwah, menyampaikan dakwah Islam. Itu yang paling besar. Jadi itu telah kita bincangkan pada kuliah kita yang lalu, saya ulang balik. Dan lepas itu kita melihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, walaupun dalam keadaan sedih, ini yang kita sebut baginda ni seorang yang proaktif, baginda seorang yang sentiasa positif. Walaupun kematian isteri, kematian bapa saudara tidak pernah menghalang baginda untuk berhenti daripada menyampaikan dakwah. Rasulullah SAW selepas itu, sebab kita melihat kedua-dua itu meninggal dunia, khususnya Abu Talib. Bila Abu Talib meninggal dunia, maka orang kafir Quraisy pun berani nak buat sesuatu, nak buat perkara-perkara yang boleh memudaratkan Nabi. Macam-macam mereka buat. Lontar tanah ke muka baginda, kepala baginda dan sebagainya. Ini kita lihat. Dulu dia orang tak berani, sekarang dah berani. Kemudian Rasulullah SAW dalam keadaan begitu pun, bayangkan kesedihan baginda. Isteri mati, bapa saudara mati, orang pula dah sanggup menghina, membuat perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri baginda. Yang penting Islam itu sudah tidak dapat disampaikan semacam mana sebelum ini. Tapi Rasulullah SAW seorang yang aktif, seorang yang positif, proaktif. Dia terus melaksanakan dakwah selagi ada nyawa baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda berusaha pula pergi ke Taif. Ini langkah seterusnya. Rasulullah tak duduk diam. Kematian isteri duduk diam, sedih, menderita berbulan-bulan. Tidak. Rasulullah pergi pula ke Taif, nak mencari dalam usaha untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam, dan mencari pertolongan, bantuan. Seolah-olah orang kafir Quraisy di Mekah ini sudah tak nak Islam. Bila tak nak Islam, kita cari tempat lain. Orang tak nak Islam tempat kita cari tempat lain. Bukan bermakna kita tak nak Islam, sudah kita pun lepas tangan. Tidak, usaha tetap diteruskan. Rasulullah SAW berhijrah ke Taif. Dan sebelum ini kita melihat baginda telah membenarkan para sahabat untuk berhijrah ke Habsyah. Sekarang ini ke Taif, hijrah yang kedua. Baginda sendiri yang pergi. Baik, apabila sampai ke Taif, apa kita lihat?
Disebut dalam kitab ini bahawa baginda telah pergi kepada satu kumpulan pemimpin-pemimpin di Taif itu. Jadi dalam banyak-banyak golongan kumpulan yang ada di Taif ini, Rasulullah cari, Rasulullah fikir-fikir, rancang-rancang, Rasulullah rasa lebih baik dicari pemimpin. Sebab pemimpin ni, kalau seorang pemimpin yang menerima Islam, lepas itu pasti akan ramai pengikut dia menerima Islam. Ini dari sudut perkiraannya. Sebab itu dalam hadis ada menyebut an-nasu ala dini mulukihim, atau kama qala Rasulullah SAW. Manusia ini mengikut agama pemimpin mereka, raja mereka. Sebab kita lihat sejarah kedatangan Islam ke Malaysia dulu, dia pegang raja dulu. Dia pergi ke Melaka, pegang raja dulu, dakwah raja dulu, raja masuk Islam, ramai rakyat yang masuk Islam. Itu dari strategi lah, dari sudut strategi. Sebab itu Islam ini kita perlu lihat secara strateginya, secara faedah yang lebih besar. Saya selalu menyebut bahawa bukan hanya dari sudut dakwah strategi dakwah, bahkan dari sudut amalan kita pun Rasulullah memberi galakan supaya mencari yang besar-besar. Mencari yang besar-besar di sudut amalan yang sedikit tapi faedahnya cukup besar. Satu zikir yang disebut oleh Allah, disebut oleh Rasulullah SAW, diamalkan oleh Rasulullah SAW, ada sebut dalam Ma'surat. Isteri baginda saya tak ingat namanya, lepas sembahyang subuh dia akan berzikir sampai naik matahari tinggi jugalah. Dan Rasulullah mengatakan kepada dia, mengajarkan kepada dia, isteri baginda ini, satu zikir yang bunyinya tu ringkas sedikit saja, tapi kata Rasulullah SAW menyamai dengan apa yang telah dilakukan oleh isteri baginda tadi daripada lepas subuh sampai naik matahari. Mungkin 1 jam lebih lah kot. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. 3 kali ulang. Sama dengan zikir bermula lepas subuh sampai naik matahari. Itu sejam lebih. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. 5 dia punya potongan. Jadi cubalah kita amal, buat apa yang kita boleh buat. Khususnya zaman ini, zaman yang orang tak berapa suka sangat zikir-zikir. Itu dari satu sudut. Artinya Rasulullah SAW ini, dia menggalakkan kita membuat sesuatu. Dari sudut ibadatnya pun, yang kadang-kadang nampak sikit tapi dia punya fadilah ada cukup besar. Dari sudut ibadat. Dari sudut gerakan dakwahnya pun sama. Rasulullah rancang, fikir macam mana nak buat. Orang Mekah tak nak terima, tak apa. Aku kematian isteri, tak apa. Aku kematian bapa saudara, tak apa. Aku cari tempat lain. Yang penting aku berusaha. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat besok, apakah yang telah kita lakukan? Bukan ditanya apakah yang telah kita capai. Ini satu persoalan sebenarnya. Kita akan ditanya apa yang telah kita lakukan, bukan apa yang telah kita capai. Yang penting kita berusaha ataupun tidak, telah berusaha ataupun tidak, telah mengambil tindakan-tindakan yang maksima ataupun tidak. Ini yang akan ditanya, bukan ditanya tercapai ataupun tidak. Sebab tu kita pernah lihat kisah seekor burung, sangat banyak kali dah saya cerita sini. Apabila Nabi Ibrahim ini dibakar dalam api yang panas, yang besar, yang menjulang tinggi itu, ada seekor burung kecil terbang pergi ke laut, ambil air dengan paruhnya, mungkin ada 2-3 titik, datang ke tempat api tadi,
dan menjatuhkan beberapa titik air daripada laut tadi di mulutnya, di paruhnya, dalam usaha untuk memadamkan api. Sebab kata dia, itulah yang aku termampu lakukan. Apabila Allah bertanya kepada aku di akhirat besok, apakah yang telah kamu lakukan untuk memadamkan api itu? Itulah yang aku termampu. Aku tidak akan ditanya kenapa api itu tidak padam, tapi ditanya apa yang kamu lakukan untuk memadamkan api itu. Walaupun dari segi rasionalnya, logiknya mungkin tidak akan terpadam, dan pastinya tidak terpadam dari sudut hukum adatnya. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW. Tidak pernah baginda merasa putus asa. Tidak ada perkataan putus asa dalam pemikiran baginda, dalam hati baginda. Ayat Quran pun banyak, wala tayasu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ayat satu pun ayat Quran maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suruh, yang menggalakkan atau yang memberi ajaran, memberi saranan supaya umat Islam ini putus asa. Tidak. Tak tercapai macam mana pun, yang penting kena usaha. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah fikir, bila sampai ke Taif, apa benda nak buat? Baginda rasa-rasa orang atau golongan yang perlu didekati adalah golongan pemimpin-pemimpin, disebut sadatuhu, pemimpin-pemimpin yang berada Taif. Sebab alasannya itulah, selalunya kalau yang terima itu orang besar, orang bawah pengikut ni senang ikut. Sebab itu kita pun sama. Kalau di pejabat kerajaan, kalau bos itu seorang yang baik, dia jenis hadir kuliah tengah hari, kuliah zuhur tu, selalunya ramailah pengikut pegawai orang bawahan akan ada sama. Tapi kalau bos pun dia tak ada kuliah, dia pun tak sembahyang jemaah sekali, dan selalunya tak berapa ramailah dari segi perbandingannya. Itu sebab tu Rasulullah SAW bila sampai saja di Taif, bila cari pemimpin-pemimpin, Rasulullah pergi kepada mereka, Rasulullah mendakwah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan risalah Islam, apa itu Islam. Tapi yang berlaku biasa, ini satu kebiasaan, macam kita ada sebut dulu, sunnatullahnya, selalunya yang akan menolak kebenaran ini adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam masyarakat, pemimpin-pemimpin terutamanya. Kebiasaannya, yang akan menolak kebenaran itu adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan pribadi, pangkat, kedudukan, apa sajalah, kekayaan. Mereka inilah kebiasaannya akan menolak satu usaha yang baik, dakwah Islam khususnya. Ini berlaku, bukan kata semua, artinya kebiasaannya. Sebab mereka ada kepentingan. Islam ni bila dia datang, yang penting dia bawa dia nak akidah yang betul, syariat yang betul, pangkat apa dan sebagainya, itu adalah hanya wasilah cara untuk nak menegakkan, menyampaikan Islam itu saja. Jadi berlakulah kebiasaannya, pemimpin-pemimpin ini menolak ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak bukan sedikit, disebut sebagai raddan munkara, tolak yang betul-betul kuat, tolak langsung, tidak ada perasaan sedikit pun nak terima, ataupun paling kurang berhujah, terus tolak. Bahkan mereka ini disebut melakukan, bertindak dengan tindakan yang cukup kasar, dengan kata-kata yang cukup keras. Dah tak nak sudah lah. Bukan setakat itu, mereka ini bertindak kasar, cakap keras terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup lagi setakat itu, mereka menyuruh, mungkin sampai peringkat mengupah, itu tak pastilah, suruh orang-orang bodoh, orang-orang hamba di kalangan penduduk Taif itu supaya mencaci Rasulullah, supaya melontar Rasulullah SAW dengan batu.
Ini satu tindakan yang cukup tidak berberi kemanusiaan, paling kurang yang cukup zalim. Kalau dah tak nak terima, sudahlah, janganlah diherdik, janganlah dicaci. Bahkan tak cukup setakat itu, suruh budak-budak, panggil budak-budak, panggil orang miskin, panggil hamba-hamba. Mungkin upah lekuk sekarang ni, kamu pergi lontar Muhammad ini dengan batu. Berani sangat datang tempat kita ini nak bawa Islam. Jadi Rasulullah SAW dilontar dengan batu tadi oleh golongan-golongan tadi, orang bodoh, hamba, kanak-kanak, sehingga diriwayatkan bahawa kedua-dua kaki baginda sallallahu alaihi wasallam berdarah. Tak tahulah berdarah macam mana, tapi disebut berdarah. Tapi bila batu ni kau dah kenal betul itu, kita pun tak tahu batu ni besar mana, tapi disebut hijarah. Hijarah ni batu lah. Kalau batu yang agak, kalau batu kecil-kecil yang kita melontar dalam ibadat haji itu, dia tak panggil hijarah, dia panggil hasar. Bila hijarah ni batu yang agak besar, yang besar jugalah. Jadi kalau kita bayangkan kaki baginda SAW berdarah ni, darah yang agak parah jugalah, bukan berdarah sikit-sikit macam terpijak benda-benda paku dan sebagainya, lebih daripada itu. Dan Rasulullah SAW rupanya pergi ke sana bersama Zaid bin Harithah. Bukan seorang baginda, dia pergi Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini cuba untuk nak mengawal Rasulullah, cuba untuk nak menjaga Rasulullah daripada dilontar dengan batu. Sehingga dia sendiri pun yang nak kawal, nak jaga Rasulullah, dia sendiri pun luka di kepala dia. Luka di kepala dia dengan luka yang agak parah, disebut oleh riwayat. Jadi apabila berlaku begitu, dah sampai darah-darah ni, kalau tunggu mungkin sampai peringkat mati pun, maka Rasulullah SAW dengan Zaid bin Harithah ini pun beredar, artinya undur ke belakang, sehinggalah mereka berdua, sehingga Rasulullah SAW disebut sini sampai kepada satu bustan, sampai ada satu kebun. Kebun ini kepunyaan Utbah bin Rabi'ah. Kebun ini kepunyaan Utbah bin Rabi'ah. Maka apabila dah sampai di kebun ini, maka budak-budak tadi pun patah baliklah. Cukup setakat itu, mereka pun tak lagi mengejar Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam keadaan berdarah dan keadaan letih itu masuk ke dalam kebun tadi dan duduk di bawah sepohon pokok anggur. Di bawah sepohon pokok anggur, ada dia punya untuk berteduh berteduh di bawah sepohon pokok anggur. Dan dilihat oleh dua orang anak Rabi'ah kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tadi lari tak pastilah. Kemudian Rasulullah berundur pergi ke kebun ini milik Rabi'ah, dan Rasulullah berehat di bawah satu batang atau satu pohon pokok anggur inap. Dan keadaan Rasulullah ini dilihat oleh dua orang anak Rabi'ah. Rabi'ah ni pemilik kebun tadi. Dan ketika itulah Rasulullah SAW berdoa. Doa yang cukup cantik kalau kita baca. Sempat pun. Apa doa Rasulullah SAW? Allahumma inni ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, ya Tuhanku, kepadamu sahaja aku mengadu lemahnya kekuatanku. Aku tidak mampu, kekuatanku lemah, aku tidak boleh pergi jauh daripada situ. Aku sudah luka sekarang ini. Wa qillata hilati, dan kurangnya kemampuanku, usahaku, itu sahaja yang aku mampu, itu sahaja maksima yang aku mampu. Wa hawani 'alan nas, dan hinanya aku ni kepada manusia lain, kepada orang ramai di kawasan ini. Orang tak nak terima aku. Ini keadaan Rasulullah. Bayangkan kematian isteri, kematian bapa saudara, pergi cuba dakwah, orang tolak. Kalau tolak saja tak apa juga,
dibaling, dilontar dengan batu oleh hamba-hamba, kanak-kanak, orang suruhan dan sebagainya, sehingga luka-luka. Zaid bin Harisah pun kepala luka, baginda luka kaki-kaki, kedua-dua kaki baginda. Rasulullah berdoa, ya Allah, kata Rasulullah, ya Allah, aku lemah, yang penting kemampuanku terhad. Ya Arhamar Rahimin, wahai Allah, ya Allah, Tuhan yang maha pengasih ataupun pengasih yang paling pengasih. Anta Rabbul Mustad'afin, engkaulah Tuhan kepada orang-orang yang lemah. Anta Rabbul Mustad'afin, engkaulah Tuhan kepada orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan engkaulah Tuhanku. Tadi Rasulullah mengadu kelemahannya, aku lemah, aku tidak mampu. Lepas tu Rasulullah sebut pula, wahai Allah, engkaulah yang kuat, engkaulah Tuhan, engkaulah Tuhanku, engkaulah Tuhan segala orang-orang lemah. Sebab tu dalam berdoa selalunya kita perlu sebut kedua-dua itu. Kita sebut kelemahan diri kita, kita sebut kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini antara cara berdoa. Kemudian Rasulullah bertanya, ila man takiluni, bukan tanya kepada Allah SWT dalam arti kata bertanya yang sebenarnya, tanya dalam arti kata merendahkan diri. Ya Allah, ya Tuhanku, kepada siapakah engkau nak menyerahkan aku ini? Aku tak tahu nak buat apa sekarang ni. Orang dah tolak aku dah lemah, engkaulah yang berkuasa. Sekarang ni kau nak serahkan aku kepada siapa ini? Aku tak tahu nasib aku. Rasulullah pun kita kata blank, nak buat macam mana tak tahu. Ila ba'idan yatajahhamuni, pada orang yang jauh, yang akan yatajahhamuni, yang akan menyerang aku, yang akan memudaratkan aku. Am ila aduwin mallaktahu amri, ataupun kepada seteru yang akan menguasai segala urusan. Ya Allah, kepada siapa kau nak serah aku ini? Kepada seteru-seteru kah? Kepada orang yang belum pasti siapa, yang semua ini tidak dapat menolongku? Itu punya, ini dia adalah rintihan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang cantiknya, selepas ini kita lihat bagaimana pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi Rasulullah kata, aku lemah, aku tak mampu, engkaulah Tuhan, engkaulah berkuasa. Aku tak tahu nasib aku ke mana sekarang ini, kepada seteru ke kepada mana, aku pun tak tahu. Hanya kepadamu aku berserah. Kata Rasulullah SAW dalam doa ini yang cantiknya, illam yakun bika alayya ghadabun, kalaulah bukan adanya kemurkaanmu ke atasku. Illam yakun bika, kalaulah tidak ada kemurkaanmu kepadaku, fala ubadi, aku tidak kisah, aku tidak ambil peduli. Artinya Rasulullah SAW ini dalam keadaan yang cukup menyedihkan, letih, luka, berdarah ini, yang difokuskan oleh Rasulullah SAW itu bukan masalah diri dia sebenarnya. Rasulullah bukan lihat diri dia sakit, diri dah sedih, bukan itu fokusnya. Yang fokusnya ialah, ya Allah, yang penting bagiku ialah engkau jangan murka kepadaku. Apa yang berlaku ini janganlah jadikan ia sebagai tanda-tanda kemurkaanmu kepadaku. Itu yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Sebab itu kita lihat bahawa diberi ulasan oleh Syekh Said Ramadan Buti, bila isteri baginda mati, bila bapa saudara baginda mati, kesedihan itu bukanlah disebabkan oleh kematian itu yang paling besarnya. Bukan kematian itu yang menyebabkan Rasulullah itu sedih sangat. Bukan kematian itu sebenarnya. Sedih, tapi bukan itu yang paling utama. Kesedihannya ialah disebabkan usaha dakwah itu sudah terbantut sedikit sebanyak. Sebab itulah Rasulullah SAW pergi ke Taif ini sekali lagi pun sama. Rasulullah berdoa ini, bila tidak diterima dakwah baginda, tidak diterima, bukan masalah dakwah ini tidak diterima,
Bukanlah masalah baginda dihalau, dilontar dengan batu, berdarah dan sebagainya. Bukan itu isunya. Yang fokusnya ialah, kata Rasulullah SAW, ialah kalaulah, atau yang paling penting bagiku sekarang ini ialah aku bukanlah orang yang dimurkai oleh. Rasulullah takut bahawa apa yang berlaku ini merupakan tanda-tanda Allah Ta'ala murka kepada dia. Ini yang Rasulullah takut. Bila orang tak terima Islam ini, dakwah ini, Rasulullah takut bahawa ini tanda-tanda kemurkaan. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin, seorang rasul yang ada fikrah, yang berpegang dengan prinsip perjuangan dia nak bawa Islam, nak menyampaikan Islam, bukan kepentingan peribadi. Ini yang kita nak lihat. Kalaulah dalam masyarakat kita nak lihat, nak nilai siapa-siapa pun lah, ketua masyarakat ke, ketua apa-apa lah dalam masyarakat, dalam negara dan sebagainya, nilai di sudut prinsip kehidupan, itu yang lebih utama. Inilah sifat pemimpin, inilah sifat kepemimpinan yang harus kita nilai, yang ada pada Rasulullah SAW, harus dicontohi yang ada pada Rasulullah SAW. Yang paling penting pada baginda ialah apakah Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada dia atau tidak. Baik, sebab itu ayat itu, doa itu cukup penting. Walakinna afiyataka, tetapi afiatmu. Afiat ni artinya kebaikan, artinya jauh daripada bala dan bencana. Itu afiat. Kita selalu sebut sihat wal afiat. Sihat itu tidak ada penyakit, afiat itu tidak ditimpa bala. Itulah ringkasnya. Kalau cerita tu agak panjang sikit. Beza sihat dengan afiat. Sihat ialah tidak kena penyakit, afiat ialah tidak kena bala bencana. Tetapi afiatmu artinya tidak kena bencana, ausauli, lebih luas kepadamu. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat. Aku berlindung kepadamu, aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang mana kegelapan akan menjadi cerah lesnak. Wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah, dan baik urusan dunia dan akhirat dengan cahaya itu. Min an tanzila bi ghadabuk, daripada turun kemurkaanmu. Min an tunzila bi ghadabuk, turun kepadamu, engkau menurunkan kepadaku kemurkaanmu. Lagi Rasulullah takut, yang paling takut sangat oleh Rasulullah SAW ialah kemurkaan. Sebab tu bila ditimpa bencana ke apa, sebenarnya kita selalunya bila ditimpa satu musibah, penyakit, kebiasaanlah kita akan berintih, apalah nasib aku ni begini dan sebagainya, nasib aku tak baik. Kadang-kadang mempersoalkan, kenapa aku yang kena bukan orang lain. Aku pergi juga ke masjid sembahyang, orang yang banyak di luar sana yang tak sembahyang, yang buat jahat maksiat dan sebab apa tak kena. Ini satu sikap yang tidak baik, yang tidak betul dari sudut pandangan Islam. Kita lihat Rasulullah SAW ini bila ditimpa bala bencana, bukan bala bencana apa pun, dia nak menyampaikan Islam. Dia takut itu adalah disebabkan kemurkaan. Mereka tidak terima, orang tidak terima itu disebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata dia, aku berlindung, janganlah engkau turunkan kepadaku kemurkaanmu. Min an tunzila alaihi ghadabak, ataupun dalam satu riwayat lain yang saya pernah baca, min an yanzila bi ghadabuk, turun kemurkaanmu ke atasku. Au yahilla alayya sakhatuk, lebih kurang sama, kemurkaanmu itu akan menimpa aku, mengenai aku, kena aku ini yang aku paling
takut. Ini yang paling aku minta berlindung kepadamu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lepas itu tak banyak lakal utbah hatta tarda, bagi engkau lah. Ini kalau nak terjemah Melayu tak berapa yang penting, keredaanmu yang paling penting. Hatta tarda, wala haula wala quwwata illa billah. Dan tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan, tidak ada daya dan upaya kecuali denganmu sahaja. Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia punya doa Rasulullah SAW. Jadi kita lihat dia punya relevan hubungan peristiwa yang berlaku itu dengan doa Rasulullah SAW. Dan kita dalam setiap perkara jangan kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata kepada orang mukmin. Hadis selalu kita baca. Senjata artinya kita mempertahankan diri kita. Inilah kekuatan yang ada pada umat Islam. Berdoa, lagi ramai lagi baik. Sebab tu jangan marah orang berdoa. Sikit-sikit doa, sikit sembahyang hajat. Ada juga orang marah. Apa masjid dia kata? Sikit sembahyang hajat, sikit doa. Ada setengah. Doa kepada Allah SWT bukan hanya perkara besar, perkara kecil pun kena berdoa. Dalam hadis Rasulullah SAW, saya tak ingat batannya, tapi bunyi dia lebih kurang dia. Berdoalah kamu kepada Allah SWT, mintalah kepada Allah SWT, walaupun untuk tali kasut kamu yang putus. Kadang-kadang kita fikir, doa apa tali kasut putus? Pergi beli baru lah. Tapi tidak. Hadis itu walaupun tali kasut putus, doa kepada Allah SWT. Ini peran doa. Sebab doa itu menunjukkan bahawa kelemahan kita dan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Memang satu perkara itu kadang-kadang kita nampak kecil, sebenarnya dia ada besar. Walaupun benda itu kecil, kalau tanpa bantuan Allah SWT, dia besar. Walaupun sesama, walaupun tali kasut putus, walaupun kita kata ini perkara kecil, saya tidak berdoa kepada Allah SWT. Lebih-lebih lagi kepada perkara yang besar, mesti kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak tahu sebenarnya. Kadang saya duk perhati, duk fikir, kita tak tahu khususnya dalam kehidupan ini. Lagi sebagai hamba kita mesti doa kepada Allah SWT. Lebih lagi bahaya yang ada di keliling kita ini, kita tak tahu. Tak tahu tuan-tuan. Virusnya, kumannya, mana kita tahu. Ini hari ini kadang saya terfikir, bincang-bincang kawan-kawan. Hari ini kan banyak handphone apa semua. Ini ada gelombang cukup banyak atasnya, dipanggil apa saya tak pastilah. Ini gelombang yang handphone, televisyen, apa semua ni lah. Artinya kalau boleh nampak apa yang ada di udara ni, mungkin serabut ni, dan semua itu memberi kesan kepada kesihatan kita. Sebab tu dia lah kadang-kadang orang kata kajian tidak menunjukkan bahawa itu memberi kesan. Tapi ada orang buat kajian kawasan-kawasan yang ada menara telekomunikasi yang banyak itu, ramai yang kena penyakit kanser lah itu dan sebagainya. Kita tak pasti, kita tak tahu. Ini semua kita perlu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi ya. Jadi Rasulullah SAW pada keadaan ini bagi terus berdoa kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang cukup menarik tadi. Kenapa kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan semata-mata kerana untuk nak mengelak daripada bala yang mungkin menimpa kita. Kita perlu berdoa kepada Allah Taala kerana pertama sekali ialah sebagai menunjukkan perhambaan diri kita kepada Allah Taala. Menunjukkan kita ni lemah. Allah Ta'ala adalah Tuhan kita. Allah Ta'ala menentukan segala-galanya. Kita serahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Menunjukkan perhambaan diri kita kepada Allah Ta'ala. Itu yang kenapa kita perlu berdoa sebenarnya. Sebab tu orang tak nak berdoa ni sebenarnya orang yang
boleh kita katakan orang yang takabur lah pun. Dia tak nak minta kepada Allah SWT. Tak nak minta, artinya dia rasa dia hebat. Sebab tu sembahyang sendiri pun, solat itu sendiri pun, dari sudut maknanya, makna bahasanya solat itu ialah doa. Dalam sembahyang itu penuh, solat itu penuh dengan doa. Solat itu ialah doa dari sudut makna bahasanya, makna asalnya. Sebab apa? Menunjukkan kelemahan diri kita, menunjukkan kita adalah hamba, Allah Ta'ala adalah Tuhan kita. Sebab itu perlu doa. Yang kedua, sebab untuk nak mendapatkan kebaikan. Kita nak kebaikan untuk diri kita, minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kebaikan yang paling besar, paling baik yang harus kita doa, pertamanya sekali dalam kehidupan kita sebelum perkara-perkara lain adalah minta hidayah. Minta hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buktinya surah Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ar-Rahman Rahim, pengasih penyayang, Maliki Yaumiddin, pemilik hari-hari akhirat dan sebagainya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau kami memperhambakan diri. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Pertolongan pertama kita minta ialah ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah dulu. Minta yang lain bukan tak boleh, boleh. Minta semua, tadi kasut putus pun minta. Tapi doa yang pertama harus kita fokus ialah minta hidayah. Sebab tu kata Ibn Qayyim rahimahullah, doa yang paling baik ialah doa minta hidayah. Antaranya yang diajar oleh Rasulullah SAW sendiri, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Antara doa yang paling baik, ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma inni, bantulah aku, tolonglah aku, ala dzikrika, untuk mengingatimu, wa syukrika, dan mensyukurimu, wa husni ibadatik, dan baik ibadat terhadapmu. Yang kedua, artinya kita nak dapat kebaikan, minta daripada Allah SWT untuk dapat kebaikan. Yang ketiga, minta kepada Allah SWT untuk menolak bala bencana yang mungkin berlaku, yang sentiasa kita terdedah kepada bala bencana ini, termasuk penyakit. Tadi saya dah sebut, kita tak tahu apa yang ada sekeliling kita ini, yang kita tidak nampak ini, virus-virusnya, penyakit-penyakitnya. Begini dengue sudah tersebar, kita tak nampak, kita tak tahu macam mana dia virus, kita tak tahu. Semua itu kena Allah ditakdir umpamanya. Kenapa aksiden berlaku? Ataupun memanglah berlaku ada sebabnya. Datang motor, datang kereta, seorang motor ni umpamanya dia laju sikit, kereta dia dalam masa yang sama laju juga, keluar, sentuh, aksiden. Cuma terlepas 1 minit, terlepas 1 minit, motor dia sampai, kereta dia baru terlepas, tak berlaku aksiden. Jadi semuanya ini perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kadang-kadang bila kita baca doa, Allah Ta'ala hindarkan kita daripada peristiwa-peristiwa begitu. Ada saja kita baca doa nak keluar rumah, keluar terlupa satu barang dalam rumah, kita pun masuk balik, cari-cari lepas tu keluar. Kita kadang marah, kenapa terlupa, dah lewat. Rupa-rupanya kalau pergi tadi ni, masa tu kemungkinan berlaku aksiden. Jadi sebab itulah kita berdoa kepada Allah SWT. Tapi kalau berdoa berlaku juga, memang ada takdir. Memang ada takdir. Tapi kalau berdoa, kalau Allah Ta'ala makbul, dan disebut dalam hadis Rasulullah banyak, dalam hadis Rasulullah SAW umpamanya, ialah kalau kita nak pergi mana-mana, keluar rumah pagi-pagi, bacalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'un alim, baca 3 kali. Selamat daripada racun, selamat daripada apa disebut oleh Rasulullah SAW. Artinya kita yakin dengan hadis ini, kita baca, insya-Allah selamat.
Kalau berlaku juga, memang dah takdir kita dengan akan ditimpa oleh masalah itu. Yang penting berdoa. Kita tak tahu, bahkan dalam sebuah perkara, anak-anak kita masuk peperiksaan pun semua doa. Ini setengah-setengah dia marah, dia kata apa doa. Baca buku sudah, baca buku buat latihan, doa kepada Allah SWT. Mana tahu hari periksa tu sakit. Ini heboh 2-3 hari ni kot, seminggu ni kot. Ada seorang bapa di Putrajaya tidak membenarkan anaknya untuk nak melibatkan diri dengan program keagamaan. Baca Yasin, pakai tudung pun tak bagi. Kata Islam, nama Islam. Tapi anak ni anak yang baik tapi takut kat bapa ni, jadi cubalah juga untuk nak sorok-sorok punya tudung. Kalau mak bapak dah macam ni, macam mana anak tu nak jadi seorang yang baik? Jadi kita berdoalah kepada Allah SWT, semuanya berjalan dengan baik, kita dirahmat Allah SWT. Bahkan minta untuk jadi baik sebut tadi, jadi seorang mukmin Muslim, kita nak doa kepada Allah SWT. Jadi balik kepada doa Rasulullah SAW ini, kita melihat bahawa ini peristiwa cukup besar. Nak menyampaikan Islam, memang Rasulullah berdoa. Yang Rasulullah takut ialah kemurkaan Allah SWT terhadapnya. Itu Rasulullah paling takut. Walaupun segi logiknya, sepatutnya selogiknya tak payah doa lah. Rasulullah bawa Islam, Allah Ta'ala yang suruh, pasti Allah Ta'ala akan jaga dia. Bahkan Rasulullah tak perlu buat apa pun, Islam itu akan tersebar. Dari segi logiknya, Allah Ta'ala boleh mengatakan kun fayakun, jadilah. Tapi itu bukan sunnatullahnya, itu bukan peraturan Allah SWT. Saya dah sebut dulu, peraturan Allah SWT itu mesti ada usaha, mesti ada doa, usaha semaksimal mungkin, doa sekhusyuk yang mungkin, lepas tu tawakal 100% kepada Allah SWT. Jadi itu yang dikehendaki oleh Islam. Sebab tu Rasulullah berdoa. Baik, saya ingat takat tu cukup malam ni, sebab kalau nak sambung cerita dia panjang lagi ni. Cerita Rabi'ah dan anak Rabi'ah, apa yang dilakukan anak Rabi'ah kepada Rasulullah SAW berada dalam kebun tadi, dan lepas itu Rasulullah pergi ke mana dan sebagainya. Jadi yang agak panjang, kemudian ulasan dibuat oleh Syekh Said Ramadan Buti mengenai kesabaran dan sebagainya, agak panjang. Jadi pada malam ini kita lihat bagaimana Rasulullah itu tidak putus asa, meneruskan dakwah baginda, pergi, masih lagi ditolak oleh pemimpin Taif ini. Rasulullah berdoa kepada Allah SWT di bantuan dengan, tapi yang penting ialah baginda amat takut kepada kemurkaan Allah SWT. Saya ingat itu yang dapat saya bincangkan pada malam ini. Yang baik itu adalah Allah SWT, tidak baik itu kelemahan dan kelemahan diri saya sendiri, dan semoga ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoa semoga Allah SWT beri rahmat kepada kita, beri kekuatan kepada kita, memberi kekuatan kepada kita ini menjadi seorang Muslim mukmin bertakwa yang sebenarnya dalam menghadapi cabaran hidup di dunia ini, khususnya dalam zaman yang penuh kecerahan ini. Kita sudahi dengan tasbih farah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna ma'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam.